Baik, kembali dalam buletin awal ini. Malaysia tersenarai dalam kedudukan ke-18 negara paling aman di dunia berdasarkan Indeks Keamanan Global atau GPI 2022 dan ia berdasarkan kepada laporan Institut Ekonomi dan juga Keamanan IEP yang dikeluarkan sebelum ini. Dan menurut laporan itu, Malaysia juga merupakan negara keempat paling aman di rantau Asia Pasifik. Dan analisis laporan tersebut adalah berdasarkan kepada petunjuk aliran keamanan, nilai ekonomi serta cara memupuk masyarakat yang aman. Jadi kita nak melihat kepada perkara ini bagaimana ia diukur dan juga bagaimana ia melestarikan ataupun memastikan bahawa sesebuah negara itu berada pada landasan yang betul. Menerusi daripada kajian dan juga laporan ini, saya nak bersama dengan Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Martada Muhammad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Doktor, pertama sekali, data ini mengukur aspek keamanan merentas tiga faktor utama iaitu keselamatan masyarakat, perkembangan konflik domestik dan antarabangsa serta tahap ketenteraan. Bagaimana doktor melihat kepada prestasi ini yang mungkin melonjak negara daripada tahun-tahun sebelum itu kepada ke tangga ke-18? Apa antara faktor yang boleh kita nilai keadaan dan juga situasi sekarang ini terutamanya di Malaysia, doktor? Kalau kita lihat memang kalau berdasarkan kepada Global Peace Index ini, dia adalah berkaitan dengan tiga indikator utama. Yang pertama dari segi tahap keselamatan, safety dan security dalam negara kita, yang mana ini adalah faktor yang sangat memainkan peranan penting dalam menentukan ranking negara kita. Dan kita lihat pada ketika ini dari sudut keselamatan dalam negara kita boleh dianggap aman kerana kita tidaklah ada demonstrasi-demonstrasi yang melibatkan kehilangan nyawa ataupun demonstrasi-demonstrasi yang berlaku pada skala yang besar seperti mana yang berlaku di negara-negara yang lain. Jadi ini faktor penting juga yang mengukur sejauh mana sesebuah negara itu berada dalam keadaan aman dan damai. Dan dalam konteks inilah kita berjaya melonjak naik dari segi ranking kerana negara kita tidak dibebani dengan isu-isu berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mengganggu gugat dari segi kestabilan dan keselamatan penduduk dalam negara kita. Jadi ini yang pertama. Yang kedua juga, ranking itu juga adalah berdasarkan kepada konflik sama ada yang berlaku dalam negara ataupun yang berlaku di luar negara. Ada negara yang sentiasa berpegang kepada ideologi kita mengadakan hubungan diplomatik dengan semua negara-negara, tidak kira ideologi apa sekalipun negara tersebut. Jadi ini menyebabkan kita tidak pernah mengadakan ataupun terlibat dalam apa juga konflik dengan negara-negara luar, seperti mana yang berlaku di negara Timur Tengah, negara Afrika dan negara-negara Amerika Latin. Jadi ini juga satu faktor yang cukup baik kerana ia secara tidak langsung memberikan satu kebaikan kepada negara untuk menjadikan sebuah negara kita ni antara negara yang berada dalam keadaan aman dan damai. Jadi sebab itulah bagi saya dua faktor ini sangat penting. Dan kalau kita tengok indikator yang ketiga adalah dari segi sejauh mana ketenteraan kita gunakan ketenteraan kita untuk mentadbir dalam sebuah negara seperti mana rampasan kuasa dan sebagainya. Jadi kita kita langsung tidak ada anasi ataupun elemen-elemen sebegitu dalam negara kita. Jadi berdasarkan kepada ketiga-tiga indikator itu, maka sebab itulah kita lihat dalam konteks pada hari ini di mana keadaan kita berada dalam aman dan damai dan kita tidak langsung terlibat dalam apa juga konflik sama ada secara dalaman ataupun terlibat konflik dengan negara-negara luar. Dan kita juga dari aspek ketenteraan bukanlah sebuah negara yang cuba memperluaskan ketenteraan kita ke negara-negara yang lain. Jadi dalam sudut inilah bagi saya kenapa Malaysia melonjak naik dari segi Global Peace Index ini, kerana ketiga-tiga indikator tersebut sangat memberikan ruang dan peluang untuk negara kita dijadikan sebagai antara negara yang aman dan damai dalam dunia ini.
Doktor, menerusi indeks dan juga dapatan yang kita baca dan yang kita dapat ini, bagaimana ia membuka satu ruang yang lebih besar kepada Malaysia khususnya, terutama berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan hubungan antara negara-negara yang ada di dunia dan juga kemasukan import ekspor ataupun pengukuhan dari sudut ekonomi dan sebagainya, keyakinan negara-negara lain terutamanya negara-negara maju terhadap Malaysia. Bagaimana ia boleh diterjemahkan, doktor? Ya, bagi saya Global Peace Index ini sangat penting. Kadang-kadang orang tidak melihat kepada kepentingan Global Peace Index. Tetapi sebenarnya Global Peace Index ini sangat mempengaruhi dua perkara penting yang sangat mempengaruhi. Pertama, dari segi kedatangan pelancong. Kita tahu negara Malaysia juga sangat bergantung kepada kedatangan pelancong kerana kedatangan pelancong akan memberikan sumber pendapatan yang sangat besar kepada negara kita seperti mana yang berlaku sebelum-sebelum ini. Jadi, kecenderungan pelancong untuk datang mana-mana negara adalah bergantung kepada keamanan dan ketenteraman di dalam negara tersebut. Sebab itu kita lihat bagaimana Malaysia menjadi tumpuan negara-negara terutama pelancong-pelancong luar untuk datang ke negara kita. Kerana kita tahu di Timur Tengah negara sentiasa bergolak. Dan di Amerika satu ketika juga keadaan di Amerika tidak aman. Terdapat pelbagai isu-isu pencerobohan, jenayah, tembakan yang sebagainya yang menyebabkan pelancong-pelancong mereka juga terpaksa keluar untuk mencari destinasi-destinasi baru. Dan kita juga lihat bagaimana layanan oleh pelancong, oleh negara-negara barat terhadap pelancong-pelancong Arab. Dan itu menyebabkan pelancong-pelancong Arab tidak lagi suka untuk pergi melancong di negara-negara di mana mereka tidak dilayan dengan baik dan keadaan di mana berlaku diskriminasi dan juga layanan yang buruk kepada pelancong-pelancong Arab. Jadi secara tidak langsung apabila Malaysia diiktiraf antara sebuah negara yang aman dan tenteram, maka ia menjadi satu tumpuan destinasi pelancong-pelancong untuk datang kerana mereka akan merasa selamat. Jadi sebab itulah bagi saya ranking Malaysia dalam Global Peace Index ini sangat penting kerana ia boleh menarik lebih ramai lagi pelancong untuk datang ke negara kita, dan apabila ramai pelancong datang maka sudah tentulah ia akan meningkatkan pendapatan negara, terutama apabila ramai pelancong datang bukan sahaja datang, bahkan mereka akan berbelanja dengan sejumlah wang yang sangat besar. Jadi ini memberikan keuntungan kepada negara kita. Yang kedua, sangat penting juga dari segi Global Peace Index di mana apabila ranking Malaysia berada pada tahap yang baik, ia juga akan mempengaruhi kedatangan pelabur-pelabur asing. Kerana pelabur-pelabur asing sudah tentulah tidak mahu ke negara-negara di mana mereka tidak tahu apakah pelaburan mereka itu akan mendatangkan pulangan. Kerana apabila negara yang mereka labur itu sentiasa bergolak, berperang, sentiasa berada dalam keadaan krisis, maka sudah tentulah ia akan mengganggu juga dari segi pelaburan-pelaburan yang mereka buat, dan keuntungan yang ingin dicapai itu tidak akan berlaku kerana negara yang mereka labur itu sentiasa tidak aman. Sebab itu kita lihat mana-mana negara yang sentiasa bergolak, mana-mana negara yang sentiasa berada dalam keadaan tidak stabil, pelabur-pelabur asing tidak akan datang. Dan salah satu faktor penting pelabur-pelabur asing itu datang ialah dari segi Peace Index. Maknanya mereka mahukan negara di mana mereka boleh jangkakan. Jika mereka melabur, mereka boleh mendapat keuntungan dalam jangka masa yang tertentu. Jadi sebab itulah bagi saya, dua faktor ini sangat penting yang mempengaruhi kedudukan Malaysia dalam Global Peace Index. Jika kedudukan Malaysia tinggi, maka ia akan meningkatkan kedatangan pelancong-pelancong luar untuk datang ke negara kita. Dan dalam masa yang sama, jika indeks kita juga tinggi, maka pelabur-pelabur asing juga akan lebih berminat untuk datang dan melabur ke dalam negara kita. Jadi bagi saya, sebenarnya Malaysia mempunyai cukup advantage apabila ranking negara kita berada pada tahap yang baik dari segi Global Peace Index. Betapa pentingnya untuk kita melihat dan juga memahami berkaitan dengan indeks ini, apa yang dinyatakan oleh Prof tadi, ia berkaitan dengan keadaan dan juga situasi semasa, terutamanya untuk kita memastikan bahawa kelangsungan Malaysia dalam tahun-tahun berikutnya lebih konsisten dan juga lebih mampan dari segala aspek dan sebagainya. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Marchada Mohamad yang merupakan Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Universiti Utara Malaysia UUM.